Salam sejahtera dan kita dikejutkan lagi apabila SPRM mengatakan bahawa buka kertas siasatan berkenaan dengan isu sedekah PRU ke-15. Berlanjutan daripada kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Presiden PAS apabila menyatakan bahawa pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU ke-15 adalah sedekah. Dan daripada kenyataan itu kita lihat apabila Ketua SPRM yaitu Tan Sri Azam Baki berkata pimpinan PAS boleh mentafsirkan tindakan pemberian wang tunai ketika kempen pilihan raya umum ke-15 mengikut cara mereka. Namun, perkara itu sedang disiasat berkaitan pembelian undi. Dan apa yang saya lihat di sini juga, SPRM sudah membuka kertas siasatan berhubung pembelian wang tunai ketika kempen pilihan raya seperti dilihat dalam video yang berlaku di Terengganu. Tidak mengapa, kata pengarah SPRM, berkenaan dengan isu ini yang mana PAS menggunakan istilah sedekah, ia tetap rasuah. Seperti mana yang ditakrifkan di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya tahun 1954. Dan apa yang dia kata di sini juga, Tan Sri Azam Baki juga mengatakan bahawa kami sedang membuka beberapa kertas siasatan dan selepas itu menerima aduan ketika dan selepas pilihan raya dan kami akan menyiasat setiap kes yang dirujuk kepada kami. Dan berdasarkan akta ini, rasuah disifatkan berlaku apabila calon atau mana-mana individu membeli undi sama ada secara langsung atau tidak dengan memberi dan menawarkan wang hadiah, pekerjaan dan pinjaman ketika atau selepas pilihan raya. Sesiapa yang didapati bersalah boleh dipenjara maksimum 2 tahun, denda RM1000 atau 5000 serta penjara sehingga setahun. Jadi apa yang kita lihat daripada kenyataan sebelum ini oleh Presiden PAS apabila mengatakan bahawa apa yang mereka ada itu daripada duit yang mereka bagi kepada pengundi itu yang mana ditakrifkan sebagai sedekah itu dan akhirnya mendapat kritikan daripada rakyat. Kita juga melihat bahawa parti PAS ini bukan kita nak merendahkan, tetapi seluruh rakyat Malaysia tahu bahawa parti PAS adalah parti yang tidak mempunyai kekuatan kewangan yang sangat kukuh. Sebelum ini kita tahu apabila PRN ataupun PRU, PAS yang sinonim dengan slogan Parti Tin Milo yang mana mereka akan membuat kutipan derma. Tetapi berbeza dengan PRU ke-15 kali ini, apabila PAS berada dalam kerajaan, kita amat terkejut apabila pimpinan PAS siap mengagihkan duit ataupun mereka cuba menggunakan orang tengah untuk mengagihkan duit itu dan akhirnya dia buat penafian yang mana kita lihat daripada kenyataan presidennya ini apabila dia mengatakan bahawa pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU adalah sedekah. Dan dia cuba mengelak bahawa individu itu adalah orang biasa dan dia cuba juga mengatakan bahawa individu itu mungkin penyokong kepada PAS dan mengagihkan duit. Yang menjadi isu sekarang ni adalah daripada mana duit itu datang dan jika betul individu itu mengagihkan duit yang begitu banyak, maka saya rasa SPRM senang menjalankan siasatan kerana kita akan lihat apa pekerjaan individu itu, apa bisnes individu itu, dari mana duit dia dalam akaun bank dia begitu banyak, untuk diagihkan itu akan menjadi satu daripada bukti ataupun satu daripada contoh jelas yang boleh SPRM ambil untuk dijadikan sebagai bahawa jika betul PAS tidak melakukan rasuah dalam PRU ke-15 ini tadi, maka tidak ada isunya pemimpin PAS tidak perlu nak menafikan jika memang betul. Contohnya, individu ini adalah orang yang biasa-biasa saja, gajinya mungkin 10,000, 20,000 per bulan. Tiba-tiba dia boleh sedekahkan 100 per 200 kepada setiap orang yang begitu ramai itu. Maka dari mana hasilnya? Ini perlu kita lihat. Jadi daripada mana PAS ini dapat duit sebenarnya? Kalau kita lihat kepimpinan PAS apabila berada dalam kerajaan dan kita lihat juga PAS boleh dikatakan sebagai pemimpin partinya tidak pernah melakukan pembangunan dalam negara ini kerana apabila mereka berada dalam kerajaan, mereka betul-betul dilihat oleh rakyat makan gaji buta. Ini adalah satu yang menjadi trending di dalam media-media sosial. Jadi apabila kenyataan Presiden PAS mengatakan bahawa pengagihan wang oleh segelintir individu itu sebagai sedekah dan kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO pula apabila Presiden PAS ataupun PAS mengeluarkan hujah
mereka boleh halalkan semua cara, yaitu dengan mengatakan pengagihan uang itu sebagai sedekah. Apabila parti lain dia akan katakan itu sebagai rasuah. Ini adalah satu yang betul, yang mana sangat jelas. Jadi saya ingat bahwa pimpinan PAS adalah pimpinan yang selama ini memainkan isu perkoman, mengatakan rasuah segala segi dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya kita lihat betapa bobroknya parti yang kita lihat boleh dikatakan sebagai hanya menggunakan agama untuk kepentingan ahli-ahli politik mereka, untuk mereka terus mempertahankan diri mereka sendiri supaya tidak jatuh. Tetapi impaknya adalah kepada negara, karena apabila rakyat telah pun memberi undi kepada mereka dan akhirnya mereka berjaya mendapat majoriti kursi yang banyak, tetapi akhirnya tidak memberi apa-apa manfaat, yaitu menjadi sebagai pembangkang yang terbesar di dalam bloknya. Tetap juga PAS tidak dapat nak menjadi ketua pembangkang sekalipun, tidak mampu. Tetapi pimpinan-pimpinan dia, contohnya seperti Presiden PAS ini tadi, apabila mengeluarkan kenyataan seolah-olah itu yang terbaik, itu yang betul. Padahal apabila dalam PRU ke-15 calon ataupun mana-mana pun individu daripada sebelah parti itu kita lihat membagikan duit ini bermaksud sudah salah. Jadi saya harap juga apabila perkara ini dah pun berlanjutan berlaku seperti ini, saya harap tindakan yang dibuat oleh SPRM ataupun apabila mereka ini boleh didakwa, maka saya harap berlakunya PRN ataupun PRU kecil, supaya kita lihat disitulah ada ketelusannya, ataupun mereka yang telah pun menjadi ahli parlimen sebelum ini dibatalkan. Seperti mana yang kita tertakluk, yaitu perlembagaan melibatkan 48, yang mana juga di sini juga kita lihat apabila didapati bersalah boleh didenda ataupun boleh dipenjara maksimum 2 tahun dan denda sebanyak 1.000 hingga 5.000. Jadi kalau melebihi daripada 2.000 dendanya, maka akhirnya gugurlah sebagai ahli parlimen ataupun adun. Ini adalah yang terbaik pada saya. Kita perlu menyiasat betul-betul, kerana pimpinan PAS sesenang-senangnya ataupun sesuka hatinya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang selama ini konon-kononnya memperjuangkan rasuah, memperjuangkan judi, memperjuangkan segalanya. Jadi hari ini adalah platform terbaik untuk SPRM membuka ketersiasatan, yang mana sebelum-sebelum ini kita lihat banyak perkara-perkara yang contohnya melibatkan rasuah, penyelewengan, tidak dapat SPRM nak siasat. Apabila kerajaan perpaduan ini mula dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita lihat setiap hari ada saja tangkapan berlaku. Jadi ini adalah terbaik untuk kita rakyat lihat, dan inilah juga jalan terbaiknya untuk kita membersih pemimpin-pemimpin politik ini yang begitu rakus memainkan isu kaum dan agama demi kepentingan mereka sendiri, terutamanya Presiden PAS ini sendiri. Saya harap SPRM boleh menyiasat Presiden PAS, boleh menyiasat pemimpinan PAS yang lain, supaya kita tahu adakah mereka membeli undi, dengan yang mana juga sambil membeli undi mereka jual agama sekali, yang mana mereka terpaksa juga orang-orang yang menerima duit ini tadi seolah-olah melafaz satu sumpah harus mengundi PAS. Ini pada saya adalah satu permainan politik yang amat jijik sekali dalam negara kita ini. So saya harap pencerahan saya ini bermanfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.